Assalamualaikum, salam sejahtera. Video kali ini kita fokuskan kepada soalan fokus karangan bagi pengajian am semester yang ketiga bagi calon 2022 di mana tema yang kedua ialah ekonomi. Bahagian yang pertama merupakan penglibatan peranan dan sumbangan Malaysia dalam aspek ekonomi. Soalan pertama, kerjasama Malaysia dengan negara serantau. Serantau bermaksud bahagian ASEAN sahaja amat penting dalam merealisasikan hasrat untuk menjadi sebuah negara maju dalam bidang ekonomi. Fokus isu yang pertama ialah kepentingan kerjasama Malaysia dalam bidang ekonomi. Manakala untuk ayat yang kedua, kerjasama ini menghadapi pelbagai cabaran ialah fokus isu yang kedua. Bagi kepentingan yang pertama meningkatkan ekonomi negara dan perkongsian teknologi dalam pelbagai bidang. Manakala fokus isu yang kedua, cabaran, ketidakstabilan politik di sebahagian negara serantau dan mengutamakan kepentingan negara sendiri. Soalan kedua berkaitan dengan usaha Malaysia pada peringkat serantau dan antarabangsa untuk memesatkan ekonomi negara, bermaksud 5+0. Tetapi dalam video ini saya hanya kongsi 4 idea sahaja. Usaha yang pertama, meluaskan pasaran, menarik kemasukan pelabur asing, menjamin kestabilan politik dan menandatangani perjanjian perdagangan. Soalan yang ketiga, bagaimana usaha Malaysia untuk meningkatkan keupayaan secara global terutamanya dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi dia ada beberapa bidang. Untuk penulisan ayat pertama, awak lihat di sini cara olahan ayat itu adalah seperti ini. Usaha Malaysia untuk meningkatkan keupayaan secara global dalam pelbagai bidang ekonomi merangkumi bidang pertanian, bidang perindustrian, bidang pelaburan dan juga bidang pelancongan. Pastikan ayat pertama ada isu dan juga fokus isunya. Soalan keempat berkaitan dengan kepentingan pembentukan Zon Ekonomi Eksklusif atau ZEE. Itu ialah fokus isu yang pertama. Manakala ayat yang kedua ialah Malaysia terpaksa menghadapi beberapa konflik dengan negara ASEAN yang lain. Kepentingannya menggariskan sempadan perairan negara dengan jelas, memberi hak pengeksploitasian kekayaan sumber mineral. Manakala konflik yang berlaku dengan negara ASEAN ialah pertindihan dan tuntutan pulau, pencerobohan nelayan asing. Soalan 5 berkaitan dengan bukti Malaysia menyokong perkembangan ekonomi negara ASEAN, di mana bukti yang pertama ada di dalam soalan iaitu menyokong pelaksanaan AFTA. Ada lagi bukti-bukti lain sebab dia kata antara bukti. Antara bukti bermaksud AFTA ialah salah satu bukti. Jadi AFTA ialah idea wajib berada pada perenggan yang kedua. Manakala menyokong pembangunan segitiga pertumbuhan, menyokong pembentukan ASEAN +3 dan menyokong sektor kewangan ASEAN adalah bukti-bukti yang lain. Bahagian yang kedua berkaitan dalam aspek ekonomi ialah isu dan cabaran, di mana soalan yang pertama, jika lihat di sini, ianya berwarna hitam. Kalau bagi saya, benda yang berwarna hitam ini adalah benda yang dimatikan. Bermaksud apa? Kata tugas iaitu huraikan. Dia ada cerita selepas itu. Bermaksud ayat yang berwarna hitam ini tiada apa-apa. Apa yang diminta dalam soalan ini? Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengurangkan import makanan Malaysia. Jadi fokus isunya ialah langkah. Langkah yang pertama memberi bantuan kepada para petani dan penternak, meningkatkan penyelidikan dan pembangunan dalam sektor pertanian, mengusaha sendiri sebahagian keperluan dan memperkasakan penggunaan teknologi pertanian moden.
Soalan 2. Malaysia menghadapi pelbagai cabaran terhadap ekonominya semasa pasca pandemik. Fokus isunya ialah cabaran. Untuk ayat yang kedua, pelbagai langkah telah dilaksanakan. Bermaksud fokus isunya ialah langkah untuk memulihkan keadaan ekonomi negara. Fokus isu yang pertama iaitu cabaran. Cabarannya ialah bebanan hutang yang tinggi dan kemelesetan ekonomi negara. Manakala langkahnya ialah memberi bantuan kepada golongan yang terjejas meneroka peluang baharu dalam ekonomi. Soalan seterusnya, dalam usaha membawa masuk pekerja asing, Malaysia tidak boleh mengetepikan kesan buruk yang boleh hadir bersama kebaikannya. Di sini ada sedikit perbalahan dari sudut siapa yang datang dulu. Kita nak sebut kesan buruk dahulu ke ataupun kebaikan? Untuk dua jenis fokus isu ini, secara logiknya, kita akan menerangkan dahulu kesan baiknya, baru kita akan huraikan pula kesan buruk. Kebaikan membawa masuk pekerja asing, mempercepatkan proses pembangunan negara, meningkatkan imej negara. Manakala keburukannya pula atau kesan buruk, hak rakyat Malaysia terjejas dan masalah penempatan. Soalan 4 dan soalan-soalan selepas ini lebih kepada pelaburan langsung asing. Sebabnya, pelaburan langsung asing adalah antara subtopik yang ada di dalam silibus semester yang ketiga. Okey, di sini berkaitan dengan kepentingan pelaburan langsung asing dan aspek yang diambil kira oleh para pelabur sebelum membuat pelaburan di Malaysia. Kepentingannya, berlakunya pemindahan teknologi, meningkatkan peluang pekerjaan, manakala aspek yang diambil kira ialah dasar kerajaan mengenai bidang pelaburan dan kestabilan politik. Usaha untuk menarik dan mengekalkan pelaburan asing di Malaysia kadang-kala berhadapan dengan cabaran. Apakah cabaran tersebut? Kestabilan politik, perubahan dasar pelaburan negara, dan cabarannya pula ialah kekurangan tenaga buruh, kos operasi perniagaan yang semakin meningkat. Okey, soalan tu dua-duanya ialah cabaran. Soalan 6 berkaitan dengan apakah kelebihan yang ada pada Malaysia ini dalam menarik FDI. Kelebihan yang pertama, Malaysia mempunyai tenaga kerja yang mencukupi, memiliki kestabilan politik, mempunyai kemudahan prasarana bertaraf dunia serta mempunyai hubungan diplomatik yang kukuh. Soalan yang ketujuh, seperti biasa, yang berwarna hitam adalah tidak ada apa-apa. Okey, kita akan lihat kehendak soalan itu akan muncul selepas istilah kata tugas bincangkan keadaan yang membawa kepada krisis ekonomi dunia. So, keadaan fokus isu yang pertama dan kesan krisis tersebut kepada Malaysia. Keadaannya yang pertama, hutang negara bertambah. So, dia akan membawa kepada krisis ekonomi dunia. Berlakunya peperangan. Manakala kesan krisis tersebut difokuskan kepada Malaysia sahaja, iaitu harga minyak dunia meningkat. So, dalam cerita itu kita akan ceritakan apakah kesannya kepada Malaysia dan kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Soalan yang terakhir berkaitan dengan krisis inflasi di negara ini, di mana salah satu krisis itu adalah disebabkan oleh perang di Eropah Timur antara Ukraine dan juga Rusia. Okey, manakala strategi yang jitu amat diperlukan ialah fokus isu yang kedua, dia seolah-olah ada 2+3. Tetapi dalam dua itu, satunya telah pun diberikan idea, iaitu perang di antara Eropah Timur. Okey? Kita lihat kepada istilah turut menyumbang kepada krisis inflasi. Bermaksud, di sini ialah punca inflasi di negara ini, salah satu puncanya ialah perang di Eropah Timur antara Ukraine dan juga Rusia. Jadi ini ialah jawapan bagi idea yang pertama ataupun idea wajib. Manakala punca yang kedua, harga minyak dunia meningkat. Untuk fokus isu yang kedua ialah strategi bagi menangani fenomena inflasi ini. Pertama, meningkatkan pengeluaran tempatan, meningkatkan tahap kesedaran masyarakat terhadap isu inflasi.
Secara ringkas untuk tema ekonomi ini agak luas dia punya cerita ataupun soalan yang boleh ditanya dalam bidang ekonomi. Jadi pelajar perlu study baik-baik untuk tema ini, sama ada tema yang pertama berkaitan dengan peranan sumbangan Malaysia dalam ekonomi ataupun tema yang kedua berkaitan dengan isu dan cabaran untuk ekonomi. Saya rangkumkan dalam satu video yang bertemakan ekonomi. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Terima kasih.